Okey, salam semua. Hari ini Captain Safety, kita nak bercakap tentang rigger lah. Jadi kita lihat ni rigger ni kalau ikut arahan Ketua Pengarah lah, JKKP, yang mana rigger ni telah diwajibkan lah untuk kerja-kerja lifting. Apakah dimaksudkan dengan rigger ni? Jadi dia terlibat dengan kerja-kerja rigging lah, mengikat, dan juga dia dapat memilih peralatan mengikat yang bersesuaian lah, untuk mengangkat beban. Itu adalah nombor satu saya lihat. Nombor dua, tanggungjawab rigger. Tanggungjawab rigger, kalau kita lihat di sini, dia dapat mengangkatkan beban, iaitu beban tu beban 1 tan, 2 tan kita dapat. Cara dapat menganggarkan beban ni, dia boleh dapat dari segi maklumat lah, dalam PO ke, dalam invoice ke, ataupun diberitahu oleh pihak construction. Jadi dia boleh memilih peralatan yang sesuai lah, iaitu peralatan mengangkat yang sesuai dengan beban yang angkat. Waktu bila nak guna web silin, waktu bila nak guna silin ataupun chain silin, wire rope. Jadi rigger kena buat keputusan lah. Jadi dia juga dapat melihat bahawa peralatan mengangkat ni dalam keadaan baik lah, tidak rosak. Dan juga rigger juga dia mestilah pengetahuan tentang isyarat lah, isyarat tangan atau komunikasi, lisan yang dia nak info kepada operator. Itu important lah, dan operator memahami lah. Jadi dah ada bahasa isyarat ni dalam standard, kita boleh tengok satu standard. Jadi dia juga boleh memahami prosedur kecemasan, dan juga dia mestilah sihat lah, mental yang baik, dan dia orang yang mematuhi peraturan lah, all the requirement dia patuhi. Okey, kalau kita lihat dalam gambar ni, saya tunjuk gambar ni, iaitu rigger ni check load, lepas tu dia kena check silin tadi, load satu dia dah check, atau beban tu dia check, dan juga dia check silin, silin dalam keadaan baik atau tidak. Itu important. Dan juga dia dapat check lah, beban 1 tan silin yang nak angkat tu, ikut calculation kena 1 tan lebih sikit lah. Okey, itu important. Dan juga kita dah tahu tadi, rigger mesti mempunyai communication yang baik lah, dengan tim dia, tim lifting. Jadi apa yang kita lihat di sini, sekiranya ada bahan-bahan yang loose, kita bubuh dalam box yang secure lah semasa angkat, takut loose material ni jatuh. Itu important. Dan juga kita boleh lihat juga gambar-gambar di sini, iaitu dia mengenal pasti kerosakan lah. Kita tengok gambar tadi, lash tak ada atau lash rosak kepada hook, dia dapat kenal pasti. Jadi dia juga semasa kita mengangkat, jadi kita bagi isyarat mengangkat pada operator, tidak berapa tinggi sangat, mungkin dalam 0.5 meter, dan kita lihat load to balance tidak. Dan important. Dan juga dia punya center of gravity, dia center lah, jadi tak ni. Dan juga gambar seterusnya kita dapat lihat di situ, jadi kawasan-kawasan yang tajam tu kita letak lah padding getah ke, atau benda-benda supaya peralatan mengangkat ini tidak rosak. Itu important. Okey. Dan juga tagline ni penting. Tagline, kita tengok lebih gambar tagline. Tagline ni penting untuk kita nak mengawal lah, sekiranya dia berhayun, itu important, dan kita tak nak pegang beban. Itu pasal tagline ni penting. Okey. Jadi kalau ikut untuk mengangkat, kekerapan kalau mengangkat construction di yang kita lihat dekat construction, banyak kita menggunakan wire rope, nombor 1. Nombor 2 kita guna chain sling. Nombor 3 kita punya wet sling lah. Wet sling ni dipanggil synthetic fabric sling, dipanggil wet sling. Okey. Apa yang dapat kita lihat, selection of sling lah. Jadi important kalau kita nak angkat konkrit, selalunya kita guna method dia adalah single one lead hitch sling. Jadi satu sajalah di atas. Dan juga kalau benda-benda yang melibatkan pipe atau tube, kita akan menggunakan double hitch. Jadi kita akan buat double dia punya ikatan tu.
sebab dia pipe, elak dia terjatuh semasa kita angkat. Dan juga kita menggunakan net, contoh benda-benda tajam atau seperti bridge, kita guna net sebab benda ni adalah loose material, kita khuatiri dia jatuh semasa angkat. Dan juga gambar seterusnya kita dapat lihat cara yang betul dan salah, cara kita nak pakai silin tu lah. Jadi kita tengok gambar tu dan kita dapat memahami lah. Okey. Dan juga di sini saya nak bagi tahu tentang wire rope yang digunakan bulldog clip lah. Jadi bulldog clip ni ada cara yang betul, ada cara yang salah digunakan. Jadi bulldog clip ni selalunya berada di live load. Itu betul. Kalau dia berada di end load, salah lah. Dia mesti ada di live load seperti gambar yang kita lihat sini. Okey. Dan juga change label, semua chain silin dia akan ada label 1 tan, 2 tan, semua dia punya information ada di situ. Begitu juga yang lain-lain dekat web silin dia ada dia punya information tentang beban dia. Apa yang kita lihat di sini untuk tagline ni selalunya kita pakai fiber rope yang bersesuaian. Apa tujuan dia? Tali gentian yang digunakan sebagai tali layang bagi mengawal beban dan berhayun atau beban dari berhayun atau berpusing. Saya ingat itu saja yang dapat saya cakap. Okey, tentang rigger. Terima kasih.